Assalamualaikum. Okey, untuk tokoh Quranik, kami telah memilih Al-Imam Ibnu Al-Jazari untuk kami kongsikan kepada semua. Okey, Al-Imam Ibnu Al-Jazari atau dikenali sebagai penghulu Qura dan digelar sebagai Abu Al-Khair. Okey. Beliau telah dilahirkan pada malam Sabtu, iaitu pada 25 Ramadan pada tahun 751 Hijriah, dan beliau telah wafat pada waktu duha hari Jumaat bersamaan dengan 5 Rabiul Awal pada tahun 833 Hijriah. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Al-Dimashqi. Di Dimash, beliau telah dibesarkan dan menjadi tempat beliau tamat menghafaz Al-Quran sejak dari umur 14 tahun lagi. Seterusnya, kita pergi kepada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan amalan kerohanian dan pembentukan jiwa. Ayat yang pertama dari surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr iaitu Al-Quran kepada kamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat yang kedua dari surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. This is Alauddin, S56608. I will start by explaining the first verse that we have selected, which is Ayah 44 from Surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Allah said to Prophet Muhammad that before we send you, we have sent to other nations prophets with books and clarifications to their nations. Same as we did this, we are sending you to the whole humanity, because Allah said للناس, to whole humanity, to clarify for them what Allah wants from them from halal and haram, and وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ means to think about what we have sent to them and why we did this one. For the part of tadabbur in this ayah, we have to realize two things. First of all, Allah said لِلنَّاسِ means this religion is not for one nation, but for whole humanity until the end of life. Then Allah said also in this one, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ means this Quran is not just like a book, just to read it and that's it, it's finished. No, but we have to read and then apply and understand. Means to يتفكرون means to think about what Allah sent to us and why this is and how to apply this one in our life. So Quran is a book to apply, not only just to read it occasionally. The second verse that we have selected is Ayah 82 from Surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah said this Quran was sent as a medicine, as a cure to the illness. But who get this kind of benefit is al-mu'mineen, because they believe in Quran and they believe that is from Allah. And Allah said, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا means الظالمين لأنفسهم, like the al-kafirin, al-munafiqeen, all this kind of people. Because when they listen Quran, they get no benefit. So when you get all this kind of value and you don't benefit from that, this only khasara and khasara. So Allah said, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. For a tadabbur in this ayah, we need to realize that Allah emphasizing that Al-Quran is a medicine, is not just only a book to read it, but when you read this book, you get benefit for your soul. So when you have any kind of illness in our soul, we need always to go back to Al-Quran to cure this one. That's all for my part, and thank you very much. Seterusnya adalah kehidupan berkaitan mahasiswa serta amalan-amalan bagi tokoh Qurani. Okey, berdasarkan ayat Quran pilihan pertama tadi, kita sebahagian mahasiswa, setiap perkara
yang dipelajari, tidak kira secara formal maupun tidak formal, perlu diaplikasikan dalam kehidupan dan bukan hanya sekadar niat untuk belajar sahaja. Tujuannya agar kita serta masyarakat di sekeliling kita mendapat manfaat hasil daripada ilmu yang diperolehi tersebut demi kebaikan bersama. Dan antara contoh amalan-amalan yang boleh dilakukan berkaitan dengan ayat Quran pilihan pertama adalah kita sebagai insan cuba untuk mempraktikkan ataupun mengaplikasikan setiap ilmu yang diperolehi. Kemudian berdasarkan ayat Quran pilihan kedua, kita mahasiswa tidak lari daripada mempunyai banyak masalah, dan ada kalanya disebabkan masalah tersebut timbul penyakit-penyakit yang tidak diingini. Maka ketika itu kita perlulah kembali kepada Al-Quran serta penawar-penawar tersebut mesti bersesuaian dengan jenis-jenis penyakit tersebut. Jika memerlukan jenis rawatan yang lain selain daripada Al-Quran, contohnya rawatan-rawatan fizikal, maka dibenarkan selagi mana rawatan tersebut mematuhi hukum syarak. Dan antara amalan-amalan yang boleh dilakukan berkaitan dengan ayat Al-Quran pilihan kedua tersebut, kita seharusnya perlulah menjaga kesihatan diri sendiri, tidak kira kesihatan fizikal maupun kesihatan mental, kerana ia adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Seterusnya, tokoh ijtihadi yang dipilih ialah Imam Syafi'i. Siapakah Imam Syafi'i ini? Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i As-Sa'id dan dilahirkan di Gaza, Palestin pada 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Antara gelaran beliau yang terkenal ialah Imam Syafi'i dan Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i juga pakar dalam bidang ilmu fiqh dan beliau telah wafat pada malam Jumaat selepas Isyak pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah di Mesir ketika berumur 54 tahun. Imam Syafi'i telah menunjukkan ciri-ciri ketokohan sejak beliau masih kecil lagi. Antaranya beliau telah menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun dan telah menghafal kitab Muwatta' dikarang oleh Imam Malik yang memiliki hampir 70,000 hadis dalam masa 9 malam saja ketika umur beliau baru 10 tahun. Dan ketokohan beliau yang amat dikagumi, beliau diberi izin oleh gurunya Imam Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji untuk memberi fatwa semasa beliau baru berumur 15 tahun dan akhirnya beliau telah menjadi seorang ulama mujtahid dan mujaddid sepanjang hayatnya. Seterusnya, antara sumbangan terbesar beliau kepada agama Islam ialah beliau telah membuat perbahasan dalam ilmu hadis melalui penulisan kitab-kitabnya seperti kitab Ar-Risalah dan kitab Ikhtilaful Hadis. Beliau telah melaksanakan pendisiplinan tadwin usul fiqh dan mempertahankan sunnah dari gerakan mengingkarinya sehingga beliau mendapat gelaran Nasirus Sunnah. Seterusnya, beliau telah mengasaskan aliran fiqh pertengahan dan meletakkan perspektif asas berkaitan perbezaan usul fiqh. Untuk tafsir dan tadabbur bagi dua ayat yang dipilih tadi adalah dari surah Al-Baqarah ayat 179 dan surah Al-Ma'idah ayat 100. Bagi ayat 179 dari surah Al-Baqarah untuk potongan ayat pertama iaitu walakum fil qisasi hayah, ditafsirkan secara ringkas. Dalam kisah itu ada hidup bagi kalian iaitu kita umat Islam. Di dalam pentasyri'an atau pensyariatan hukum kisah bagi kalian iaitu hukum bunuh si pembunuh mengandungi hikmah yang sangat besar. Dengan adanya syariat kisah itu maka terdapat jaminan kelangsungan hidup yang aman bagi kalian dan terpeliharanya nyawa setiap insan itu sendiri. Dan jika kita fahami dan berpegang kepada ayat ini, apabila seseorang yang hendak membunuh itu mengetahui bahawa jika dirinya membunuh seseorang, maka dirinya itu akan dikenakan hukuman mati. Maka dia akan cegah diri dia dari melakukan niat tersebut. Maksudnya dekat sini sama seperti dengan menghidupkan yang lainnya. Begitu juga dengan had-had lain atau hukum hudud yang telah ditetapkan dalam Islam. Tak lain tak bukan adalah tujuannya untuk menjaga jiwa, harta, akal, kehormatan, agama dan menginsafkan pelakunya. Seterusnya untuk potongan ayat yang kedua iaitu Ya ulil albi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai hamba-hambanya yang mahu menggunakan akal dan fikirannya untuk tujuan berfikir hikmah di sebalik ketetapannya yang bijak dan kebaikan yang ada di dalam ketetapan tersebut seperti penetapan kisah tadi supaya mereka bertakwa.
Semua hikmah itu menunjukkan kesempurnaan hikmahnya, keadilan dan rahmatnya yang luas. Oleh itu, orang yang mengenali Tuhannya, atau jika kita mengenali Allah, mengenali isi agama dan syariatnya yang mengandungi rahsia yang dalam, serta hikmah yang indah akan menjadikan kita atau seseorang itu lebih taat kepada perintah-perintah Allah dan sentiasa merasa sangat buruk jika melakukan kemaksiatan kepadanya, serta menjauhi perbuatan yang mungkar. Dengan begitu, kita akan menjadi seorang yang lebih bertakwa. Akhir sekali, tafsir dan tadabbur bagi ayat pilihan kedua iaitu surah Al-Ma'idah ayat 100 iaitu Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Tidaklah sama perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, kekafiran dengan keimanan, ketaatan dengan kemaksiatan, amal buruk dengan amal baik, yang haram dengan yang halal, dan penghuni neraka dengan penghuni syurga. Perbuatan buruk tidak sama sekali memberi apa-apa manfaat bagi pelakunya, bahkan merugikan dirinya sendiri baik dekat dunia maupun dekat akhirat. Walaupun sedikit perkara halal yang bermanfaat kita lakukan, tetapi itu lebih baik daripada sedikit ataupun banyak perkara haram yang menimbulkan kemudaratan. Sesuatu yang sedikit kita peroleh tapi sentiasa merasa cukup adalah lebih baik daripada sesuatu yang sikit atau banyak kita dapat tapi melalaikan kita. Sa'labah Ibni Hatib Al-Ansari pernah memohon kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah semoga dia memberiku rezeki harta yang berlimpah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sedikit rezeki kamu dapat dan mensyukurinya lebih baik daripada banyak rezeki tetapi kamu tidak mampu mensyukurinya." Seterusnya, potongan ayat yang kedua iaitu Fattaqullaha ya ulil albab. Lebih kurang sama seperti ayat sebelumnya, orang-orang yang berakal sihat lagi lurus, sentiasa bertakwa kepada Allah akan menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mereka akan menerima perkara yang halal dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang diperolehinya. Dan potongan ayat yang terakhir, la'allakum tuflihun. Keberuntungan di dunia dan akhirat hanya boleh diperoleh dengan ketakwaan. Maka barang siapa yang meninggalkan ketakwaan, maka ia akan mendapat kerugian. Oleh itu, sangat beruntunglah kita sebagai umat Islam jika kita sentiasa bersyukur dan bertakwa kerana kita akan peroleh kebaikan yang sangat besar dekat dunia ataupun dekat akhirat nanti, insya-Allah. Assalamualaikum. Untuk tokoh ijtihadik, ayat pertama, surah Al-Baqarah ayat 179. Ayat ini menerangkan bahawa dalam kisas, orang-orang yang berakal mampu memahami hikmah tentang hukuman kisas dan memiliki fikiran yang bersih agar bertakwa dan takut kepada Allah, tidak melanggar segala ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Kita sebagai mahasiswa haruslah mengetahui dan memahami hukum kisas serta menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada hukuman tersebut. Akibat daripada larangan ialah dipandang buruk oleh masyarakat dan nama pelajar akan terjejas. Surah yang kedua, surah Maidah ayat 100. Ayat ini menegaskan bahawa kebaikan yang Allah SWT perintahkan berbeza dan tidak sama dengan keburukan yang dilarang. Sebagai mahasiswa haruslah dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Keburukan yang boleh mendatangkan kemudaratan adalah dengan terpedaya oleh hasutan syaitan yang sentiasa ingin membawa manusia kepada kejahatan dan kesengsaraan. So, kita sebagai mahasiswa ni haruslah mengelakkan dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sekian daripada saya. Surah Al-Baqarah ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, dan dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Seterusnya, surah Al-Ma'idah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama dengan yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sihat, agar kamu beruntung.
Okey, kesimpulan dan amalan yang perlu diamalkan. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 179, kita perlu menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah untuk membezakan perkara yang benar dan yang salah serta mengambil iktibar dan hikmah dari ujian yang menimpa kita agar kita selalu bertakwa kepadanya. Seterusnya, surah Al-Ma'idah ayat 100. Kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang sihat hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah walaupun diuji dengan banyak keburukan maupun kebaikan agar kita tidak jatuh ke lembah kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Tokoh yang dipilih ialah Dr. Zakir Naik. Dia adalah seorang penceramah bebas dan juga medical doctor. Nama asal beliau ialah Zakir Abdul Karim Naik. Beliau lahir di Mumbai, Mahabharata, India pada tahun 1965. Nationality beliau adalah Indian, Saudi Arabian dan Malaysia. Pendidikan tertinggi yang beliau dapat ialah Christian Jalaram College, Topiwala National Medical College dan University of Mumbai. Antara pencapaian yang beliau dapat ialah King Faisal International Prize for Service to Islam pada tahun 2015, 10 guru spiritual terbaik di India, 100 orang India terkuat pada tahun 2009. Berikut adalah ayat Al-Quran yang telah dipilih bagi tokoh ensiklopedik. Ayat pertama yang telah dipilih ialah ayat surah An-Nur, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulli wahidin minhuma mi'ata jildah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Mafhumnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Berikut adalah ayat kedua. Ayat kedua adalah ayat surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Mafhumnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, iaitu kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Sekian. Tafsir dan tadabbur. Surah An-Nur ayat 2. Penjelasan hukum hudud bagi pelaku zina ghairu tahsin. Selain itu, penegasan hukum dan undang-undang Islam. Islam mengambil berat aspek penerusan zuriat dan keturunan yang baik selaras dengan kemajuan. Islam amat mementingkan nasab keturunan. Oleh itu, keturunan yang baik mestilah melalui perkahwinan. Islam juga mengharamkan segala bentuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Surah Ali Imran ayat 190. Ayat ini menjelaskan bukti kekuasaan Allah SWT tentang kejadian siang dan malam. Selain itu, ia juga menunjuk petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Kehidupan sebagai mahasiswa. Berdasarkan surah An-Nur ayat 2, sebagai mahasiswa, kita perlulah menjaga ikhtilat antara lelaki dan perempuan kerana ini boleh menjerumuskan diri kepada perbuatan zina dan pergaulan bebas yang boleh mencemarkan maruah dan kehormatan diri. Selain itu, berdasarkan surah Ali Imran ayat 190, setiap makhluk ciptaan Allah SWT sudah diatur dan disusun dengan sempurna mengikut hukum alam. Kita boleh mengambil contoh kejadian malam dan siang. Sebagai mahasiswa, pada waktu siang adalah waktu untuk kita belajar, menghadiri kelas dan lain-lain. Waktu malam pula adalah masa untuk kita berehat selepas penat seharian belajar dan menggunakan tenaga bagi menghadiri aktiviti-aktiviti sukan ataupun perbincangan kelas selepas kelas. Antara amalan yang boleh kita lakukan berdasarkan ayat yang telah diterangkan ialah kita boleh sentiasa menghadiri majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan diri kita akan azab yang akan dihadapi apabila melanggar perintah-perintah Allah.
Selain itu, amalan yang boleh dilakukan berpandukan ayat tersebut adalah kita boleh sentiasa cuba untuk membahagikan masa dengan betul, cuba untuk memahami segala ciptaan Allah dengan cara menuntut ilmu dengan individu yang betul ilmunya.